Okey gang, kira jumpa lagi dalam channel aku Zaman ni YTC. Alright gang, macam biasa aku Zaman ni dari Zam Machine Garage dari Pontian Johor. Alright gang, kiranya untuk video aku kali ni kiranya aku nak tunjukkan korang macam mana nak spray cat yang ada kristal. Okey, kiranya apa itu kristal? Okey, kiranya inilah kristal yang korang nampak. Okey. Ini ialah cat kristal Kiranya kalau nak dapat color macam ni kita perlu campur kristal lah dalam cat. Alright. Kiranya okey. Kiranya sekarang ada dua barang yang aku nak cat, iaitu ini barang Aspire. Sebab kalau korang tahu color-color motor Aspire kebanyakan memang ada kristal lah. Kat warna-warna yang dimiliki Honda punya lah. Okey. Kiranya sekarang aku akan cat warna Marinara Purple. Kiranya itu warna original Honda lah. Okey, kiranya warna Marinara Purple tu dia akan include sekali dalam kristal dalam cat tu. Jadinya macam mana kita nak buat? Okey. Kiranya sekarang ada dua barang ni. Aku dah buang cat tapi aku perlukan busting. Kalau korang tengok kat sini ada kawasan bahagian yang karat. Jadinya kalau aku terus cat dia akan jadi masalah lah. Cat akan mengelupas, karat akan naik lah. Okey, kiranya benda pertama yang kita perlu buat ialah buang-buang cat, buang karat ni. Okay, apa yang korang nampak ni ada cat lebihan. Cat-cat lebihan ni kita kena buang. Jadinya bila kita masuk proses color, jadinya dia tak akan jadi masalah pada kita. Okey kan, kiranya apa kita tak perlu buang masa. Jadinya aku akan blasting dulu lah part-part ni dulu. Alright. Okey kan, kiranya apa yang korang nampak ni dia ialah karat banyak Okey, kiranya sebab aku buang cat dulu sebab aku tengok kat body lama, kiranya owner hantar barang-barang ni, aku ingat dia dua lapis lah. Jadinya itu aku buang untuk selapis untuk memudahkan aku blasting lah. Jadinya rupanya ada satu color je, cuma body yang dua lapis. Okey, jadinya untuk step seterusnya kita akan masukkan dulu lah. Okey, kita kira akan blasting dulu lah part-part ni, bagi dia betul-betul hilang karat dan cat-cat lebihan yang celah-celah tu kita akan buang lah. Alright. Jadinya kita tunggu dia siap, baru akan kita masuk cat. Okey geng, barang dah blasting. Jadinya apa yang korang tengok ni ialah part barang yang aku dah blasting lah. Okey, kalau korang tengok betul-betul barang ni dah tak ada karat lah. 100% tak ada karat. Inilah kelebihan blasting kalau korang tengok. Sebab cat yang tercelah-celah bahagian yang leceh ni, kita akan boleh hilangkan lah part-part kawasan celah-celah ni. Jadinya dia bermasalah kalau pakai pen remover. Kalau pakai blasting, InsyaAllah settle. Okey, apa yang korang nampak, tank semua dah clear. Jadinya tak ada apa-apa cat sebarang yang belin-belin. Okey, apa yang korang nampak sebelum ni switch arm penuh dengan karat betul. Jadi benda ni dah clear lah karat dia. Blasting tembak. Okey, alhamdulillah. Kira next step kita perlu buat ialah kita kena cuci balik lah. Sebab debu-debu pasir blasting tu kalau kita terus cat, memang tak jadi apa lah barang ni. Jadi kita akan cuci dulu barang ni menggunakan chemical. Okey, kira aku menggunakan chemical untuk cuci balik barang-barang blasting ni. Okey, inilah yang chemical aku masukkan. Kira aku suka pakai chemical ni. Chemical ni memang clear habis lah. Minyak-minyak semua dia boleh kerjakan lah. Jadi jangan risau lah. Itu terpulang kat korang lah. Kalau korang ada sabun sendiri, boleh guna sabun sendiri. Aku lebih suka pakai chemical ni lah. Sebab apa-apa bahagian wet ke grease ke yang ada kat benda yang aku nak cat, dia akan hilang lah. Alright, kira aku akan cuci, baru kita masuk epoxy lah. Okey, lepas tu baru kita masuk Marina Purple. Okey. Okey geng, kira barang aku dah basuh dah. Jadinya tinggal masuk epoxy lah. Okey, kiranya barang dah cuci dengan chemical. Alright, kiranya apa yang korang tahu, kebanyakan orang akan beritahu, diorang akan beritahu bila dah lepas blasting, kira cepat-cepat cat kan. Okey, kiranya
blasting tu tak ada masalah kalau ikut kan. Sebab aku tinggal pun biasa, kalau terlalu lambat pun dalam satu hari pun aku tinggal, kira karat tak naik. Okey, bila karat ni naik, okey, kira untuk barang ni naik, kira karat naik kat barang bila kita cuci lah. Macam sekarang ni lah, bila aku dah start cuci ni, kalau aku tak epoxy cepat-cepat, besok kira dalam berapa jam dia akan naik karat balik lah. Okey, kiranya kalau korang masih blasting, dah tak cuci lagi, tak bersentuh dengan air, jadinya tak ada masalah lah. Kalau benda tu nak karat, memang payah lah nak karat sebenarnya kita. Bila korang dah basuh dengan air, automatik lah. Mana-mana pun bila kita basuh barang-barang besi, bila kita basuh dengan air, automatik lah dia akan karat lepas tu. Okay, kiranya aku sekarang tinggal nak epoxy je. Alright, kita tengok, kita epoxy dulu dua barang sweet arm dengan tank ni. Alright kan, kira apa yang korang nampak ni aku dah epoxy first layer. Okay, jadinya untuk bahagian tank tak banyak masalah sangat. Okay, kiranya sweet arm sebelum ni aku pernah kata, kira kalau dah masuk epoxy baru korang nampak lah part-part yang mana nak disimen. Jadinya aku tak tahu kalau korang perasan, sini memang banyak lah, memang banyak tempat yang nak disimen ni. Sebab masa hantar pun sweet arm ni pun dah banyak ada hal tengok. Jadinya ini first layer, jadinya aku akan buat 2 layer lah untuk epoxy. Sebab aku nak masuk simen, lepas tu aku nak gosok, baru kita masuk tukar primer. Okay, okay kan, kira aku dah simen dan aku dah gosok dan aku dah cuci. Okay, kiranya tinggal aku masuk tukar primer. Alhamdulillah, boleh tahan rabak dia juga. Nak simen benda-benda leceh ni sebab dia kecil kan. Dia kalau tempat lebar senang lah nak disimen. Okay, kira aku dah simen dan gosok dan basuh, jadinya kita akan masuk tukar primer lah, iaitu sealer. Alright. Okey, apa yang korang nampak tadi, tukar primer aku dah selesai lah. Aku dah selesai spray. Sebab aku dah tutup kawasan yang aku simen tadi, yang korang tengok part-part yang aku nak spray. Okey, jadi kita akan masuk color base coat pula lah. Alright, kiranya bila nak masuk kristal kan.
Okey, untuk kristal yang nak masuk untuk proses cat ni, aku galakkan korang pakai masa proses clear coat lah. Okey. Sebab apa aku recommend korang masa buat clear coat. Okey. Kristal ni bila korang masuk kat base coat color, dia akan jadi tak nampak lah. Sebab apa tak nampak? Okey, kira kalau warna gelap korang pakai, kristal tu akan, dia tak mantol tau dengan color tu. Itu sebab kita kena letak masa proses clear coat. Sebab apa clear coat? Sebab clear coat tu ialah proses top coat lah. Kira benda terakhir lah senang cerita. Benda pertama kita akan masuk epoxy, lepas tu tukar primer, base coat dan clear coat. Okey, kristal tu akan duduk kat layer yang keempat, iaitu clear coat lah. Kira dia duduk atas base coat. Jadi kalau korang masuk kristal tu dengan base coat, benda tu tak akan nampak lah. Sebab kebanyakan aku ada perasan diorang akan letak color base coat. Dia boleh nak letak kristal tu dalam base coat, tapi mengikut color lah. Kira color yang boleh mantolkan balik kristal tu. Kalau color gelap macam yang aku pakai sekarang, okey, kira yang aku pakai sekarang ialah Marina Purple Jadi korang boleh nampak daripada cat daripada Eka, kalau aku masuk kristal kat dalam ni, korang pun boleh agak kan, kira kristal tu tak akan mantol balik lah dengan permukaan tu. Jadi untuk proses untuk masukkan kristal dalam proses cat, aku galakkan korang masuk proses clear coat. Alright. Kira kristal nanti aku akan tunjukkan lah kristal tu macam mana. Kita kira tunggu aku masuk clear coat dulu, baru aku bincang. Okey, sekarang aku nak masuk color base coat dulu. Untuk proses base coat, untuk part tank, kira benda yang aku cakap sebelum ni, kira part-part yang akan panas. Sebab minyak, bila kita tuang minyak tu, kira kat kawasan lingkaran tank tu, tempat penutup tank tu, biasa akan minyak tu akan jejer kat situ. Biasa yang korang tengok, kalau cat-cat tu akan terkopik lah kat kawasan lingkaran tu. Jadi aku lebih suka pakai tukar tina high temp. Okey, sebab minyak tu kalau ikutkan dia panas itu aku lebih suka pakai tukar tina high temp, sebab dia lagi tahan lasak lah. Lagi tahan dengan minyak. Kira dia boleh fight dengan minyak lagi lah. Jadi untuk color base coat tu, dia tak akan jadi masalah. Sebab proses untuk tank kat kawasan minyak tu, yang biasa kita tuang minyak petrol, kita akan buat layer tebal lah senang cerita. Bila dia dah siap, dia tak ada jadi masalah lah. Bila korang tuang minyak petrol, tumpah ke macam mana ke, jadinya korang boleh elakkan lah benda tu. Okey, kira aku akan pakai spekan 2008 untuk proses base coat, dan aku guna sistem PBS. Jadi aku akan bancuh dan aku akan spray terus lah. Alright. Kira kita tunggukan nanti kita masuk color dulu, baru kita tengok macam mana nak bancuh kristal. Alright. Okey geng, kiranya untuk color base coat semalam dah kering. Kalau korang tengok, kira dah settle. Okay, kira ini baru color masuk base coat Alright kan, kiranya aku ada sedikit tip lah. Untuk kalau korang spray color macam yang aku buat ni, iaitu color-color yang gelap, aku recommend korang buat 2 ataupun 3 layer. Ataupun kalau boleh nipis lagi, 2 layer pun dah cantik lah bagi aku. Sebab bila korang terlampau banyak, bila korang masuk layer yang terlampau banyak, iaitu atau 4 layer ataupun 5 layer, kira cat ni akan jadi lagi gelap lah. Lagi banyak korang spray, lagi gelap ada color dia yang jadi. Sebab ini warna purple kalau korang tengok pun, kalau depan-depan baru korang perasan warna dia. Okey, kiranya itu adalah sedikit tip bagi aku lah, kalau korang nak spray part-part yang color warna gelap yang macam aku buat ni. Okey, kiranya kalau boleh spray antara 2 layer bagi aku dah cun lah untuk color macam ni. Kalau tak, color dia akan lari lah.
Alright. Jadinya kita akan pergi proses seterusnya, iaitu kita akan masuk clear coat lah. Okey. Macam mana kita nak tengok masuk kristal? Okey. Alright gang, kira untuk color base coat aku dah selesaikan, dah kering. Jadi kita akan masuk ke proses clear coat pula. Alright, kiranya untuk proses clear coat aku pakai brand Hypeak, iaitu ratio dia ialah 2:1, dan aku pakai high temp thinner, high temp 2K thinner. Alright. Kira untuk cup spray gun aku pakai sistem PPS lah. Alright. Kiranya macam biasa untuk proses bancuh ratio clear yang macam aku kata tadi, ialah clear aku ialah 2:1. Jadinya ini 1:1:1 adalah tangga pertama, dan 2:2:2 ialah tangga nombor 2. Alright. Kiranya aku pakai untuk tangga nombor 2 sebab aku nak pakai banyak. Jadi untuk dari bawah ni hingga ke 2 pertama ialah clear Okey, kiranya ini korang akan masuk ni dulu. Alright, untuk 2/2 kita pakai activator yang ini, dan 10% ialah 2K thinner. Alright. Okey gang, untuk clear kita dah settlekan. Okey, kiranya clear ni korang bancuh macam biasa je lah. Tak ada campuran apa. Okey, kira bila dah bancuh siap clear, baru kita akan campur dengan kristal lah. Okey, apa yang korang nampak kat depan mata ni ialah inilah kristal Okey, kiranya korang tak perasan dalam kamera, memang susah, leceh sikit. Jadinya memang aku standby torchlight nak bagi korang nampak. Alright. Kalau korang perasan kat dalam tu, nampak tak? Okey, kiranya rasa aku tak nampak dalam ni. Alright, tak apa. Kira aku akan tunjukkan kat kawasan ni lah. Bila aku talakan lampu ni, korang nampak tak kristal warna biru tu? Okey, sekarang ni untuk dapatkan color yang aku buat untuk base coat ni, iaitu Marina Purple. Okey, yang korang tengok. Okey, sebab dalam katalog dia memerlukan kristal blue lah untuk campuran dia. Kalau korang nampak. Alright, ini ialah kristal blue untuk dapatkan color sebiji macam katalog. Okey, kiranya untuk kristal ni dia ada pelbagai color lah sebenarnya kita. Dia ada warna biru, warna oranye, warna gold, merah dan sebagainya lah. Dia memang macam-macam kristal ada sebab dia nak matchingkan dengan color katalog. Jadi dia memang akan jual lah. Okey, kiranya untuk kristal ni dia agak mahal sebab tu kalau korang hantar untuk proses color kristal ni, kira campuran kristal ni, dia akan jadi mahal lah. Okey, kiranya untuk 500 ml yang korang nampak yang kat tin aku kat bawah ni, jadinya dia pun berharga dalam 60. 500. Kira kalau 1 liter kena tengok color lah. Dia ada 95, 100, 100 lebih. Anggaran dia kat kawasan situ lah. Jadinya untuk kristal ni dia mahal Okey, kiranya macam mana kita nak campur kristal ni dengan clear. Alright, kebiasaan orang akan campur kristal ni dalam dua cup kecil. Seperti contoh lah, seperti contoh 2 cup kecil ni baru masuk ke clear. Jadinya dia tak perlu banyak Dia tak ada masalah kalau korang nak letak banyak. Cuma dia kristal tu dia akan jadi lagi banyak lah. Bila dia dah terlampau banyak, dia dah jadi tak lawa sangat lah. Kalau korang boleh, korang nak try and error, korang boleh beli dan korang spray lah. Apa jadi bila kristal terlalu banyak, dia akan jadi kelakar sebenarnya kita. Sebab dia tak perlu pakai banyak untuk nampakkan kristal blue kat base coat yang korang pilih. Jadi aku recommend untuk korang untuk proses macam sekarang aku pakai 400 ml. Biasa aku akan pakai 2 cup ni lah. Jadinya tak perlu banyak. Alright, jadinya aku akan bancuh dan aku akan spray, dan kita akan tengok lah dia punya special effect bila dah siap. Alright gang, kira untuk first layer clear coat aku dah settlekan. Jadinya korang boleh tengok. Okay, kiranya korang nampak tak dia punya effect dia lepas masuk clear pertama. Okay, kiranya korang tak berapa nampak lagi Okay, kiranya korang akan nampak bila aku buka torchlight ni Okay, kira korang dah ready belum? Alright. Okay,
Alright, korang nampak tak? Okey, ini hanya aku gunakan kristal 2 cup botol tu saja Kira botol mineral punya cup saiz macam itu saja aku pakai. Jadinya korang boleh tengok efek dia. Ini baru 2 penutup saja, 2 penutup kecil saja aku pakai. Jadinya korang boleh nampak kan dia punya special effect dia. Okey, kiranya itu sebab aku tak recommend korang nak letak banyak-banyak kristal tu. Bila korang letak banyak, memang berderai kristal tu, bersepah. Memang bersepah lah kat permukaan yang korang spray tu. Okey, ini yang korang nampak. Okey, inilah special effect kan. Macam mana korang nak masukkan kristal dalam cat. Okey, sebab bila korang masuk kat base coat, dia tak berapa nampak lah sebab dia gelap. Jadi untuk korang nak bagi dia mantol kat cahaya, jadinya kita akan pakai ke proses terakhir lah, iaitu proses clear coat. Okey, kiranya korang dapat macam mana nak buat. Okey kan, kiranya korang dapat ke tak macam mana nak masukkan kristal dalam proses cat korang. Okey, kiranya itu adalah sedikit lah aku punya cara nak masukkan kristal, iaitu special effect kat proses pengecatan. Alright, kiranya aku lebih prefer korang masuk kristal ni, kira korang bancuh sekali dalam proses top coat lah, iaitu clear coat. Sebab dia lagi mantol daripada kalau korang masuk ke base coat. Okay, sebab apa aku tak prefer korang pakai kat base coat kristal ni? Sebab satunya dia membazir lah sebenarnya kita. Sebab benda tu tak nampak, kristal tu akan tenggelam lah. Base coat color tu akan tolak dia daripada efek tu. Sebab itu dia boleh membazir lah. Sebab kristal ni memang mahal sebenarnya kita. Sebab kalau tengok tempat, ada yang aku tengok 500 ml nak dekat 80, setengah liter je nak dekat 80, 1 liter dah 100 lebih betul. Jadinya jangan membazir lah dalam letak kalau korang nak bancuh dalam proses base coat. Sebab base coat ni dia boleh masuk tapi ikut colour lah. Macam warna-warna yang terang dia berbaloi lah. Tapi kebanyakan painter akan buat dalam proses top coat lah. Memang kebanyakan memang akan buat proses dalam top coat. Okey, kira korang tak tahu nak cari kat mana kristal ni. Alright, relax kiranya aku ada ready stock 2 kristal, iaitu white kristal dengan blue kristal lah. Okey, kira insyaAllah aku akan upload dalam Shopee barang kristal ni. Mungkin aku akan jual dalam bentuk saiz macam ni lah, iaitu botasam lah. Dia tak berapa besar, dalam 50 Oz anggaran. Okey, sebab kristal ni tak perlu pakai banyak untuk special effect. Sebab korang sendiri tengok aku pakai 2 cup kecil saja. 2 cup ini saja aku pakai, dah boleh dapat efek macam itu. Kalau korang tuang habis, aku tak tahu jadi apa. Memang penyai lah. Terus kristal je kat kawasan tu je. Jadinya dia tak lawa lah sebenarnya kita. Okey, kiranya kalau korang betul-betul nak beli, korang boleh WhatsApp aku, direct WhatsApp aku, ataupun boleh direct ke Shopee aku. Alright, kiranya kalau korang nak perlukan, mungkin aku jual dalam RM10 ke RM15. Alright, nanti aku confirmkan balik harga tu. Yang lain-lain rasa aku, kalau korang tak faham, korang boleh komen di bawah, ataupun boleh WhatsApp aku bertanya. Yang mana aku boleh jawab, aku akan jawab. Yang aku tak boleh jawab, aku akan refer kepada otai yang lagi power daripada aku lah. Okey, intinya itu adalah sedikit daripada aku. Kalau ada manfaat dalam video ni, aku nak minta tolong korang tekan button like kat bawah video aku ni, untuk tanda sokongan anda. Jadinya itu saja untuk video aku kali ni. Kira next video aku akan buat lebih baik daripada sekarang. Alright kan, kira aku gerak dulu, apa-apa kerja. Alright, ciao dulu.